Dia menghadap cermin dan dia ternampak di cermin kepala dan muka Zara di atas dinding bilik tandas nomor 1. Saksi kata keadaan Zara seolah-olah sedang memerhati siapa yang di dalam tandas. Lampu tandas ketika itu berpasang dan saksi dapat cam Zara. Muka Zara pada ketika itu kelihatan pucat-pucat sedikit. Pada awal pagi 16.07.2025 lebih kurang jam 4.30 pagi, saksi bangun dikejutkan seorang kawan dorm yang berkata kepada beliau, Zara terjun dari aras 2. Saksi kanak-kanak ke-20, dia adalah pelajar junior tinggal di bilik dorm lain dari Zara. Dia kenal Zara kawan biasa. Dia gambarkan Zara sebagai pelajar ceria, riang, suka menolong rakan-rakan, seorang yang happy-go-lucky dan seorang yang aktif. Dia juga jenis suka berkawan dan suka menegur sapa dengan semua orang. Pada malam kejadian 15 Julai 2025, pada lebih kurang jam 8.30 malam, saksi berkata dia ada lalu depan kelas prep Zara dan dia melihat Zara tunduk mendiamkan diri. Saksi berkata biasanya dia tahu Zara seorang yang sangat aktif dan ceria apabila prep. Selepas waktu prep, kelas malam, tamat sekitar jam 10 malam, saksi dan kawan balik ke bilik dorm mereka. Pada lebih kurang jam 10.50 malam saksi ada pergi ke sebuah bilik dorm untuk berjumpa seorang kawan untuk meminjam baju dan dia balik semula ke bilik dorm dalam jam 10.55 malam. Semasa pergi ke bilik dorm lain dia berkata tidak ada mendengar suara orang menjerit atau marah dari kawasan bilik dorm Zara. Selepas balik dari bilik dorm lain, saksi berkata dia hanya bersembang dan kawan-kawan sehingga kira-kira jam 12.10 tengah malam. Pada malam kejadian, 15 Julai 2025, sekitar jam 12 tengah malam, saksi mengalami sakit perut dan dia meminta seorang kawan domnya menemannya ke tandas aras 3. Di sana mereka terserempak dengan seorang lagi pelajar junior dari bilik dom Zara. Rakan itu, bilik dom Zara itu memberitahu mereka bahawa Zara di dalam tandas pada ketika itu, berada di dalam bilik tandas nomor 1. Saksi berkata mereka bertiga masuk ke tandas, menunggu Zara untuk keluar dari tandas nomor 1, tetapi Zara tidak keluar-keluar. Mereka tunggu Zara lebih kurang 5 minit. Saksi kata dia tunggu Zara keluar tandas kerana dia mau guna tandas nomor 1, walaupun ada bilik tandas lain. Saksi kata mereka tidak panggil Zara keluar atau ketuk tandas nomor 1. Sambil menunggu, saksi kata mereka mengisi air di galen air kerana mereka takut tidak ada bekalan air masa subuh nanti. Bekalan air kerap putus. Semasa isi air, ada 2 orang kawan saksi keluar tunggu di koridor tandas. Saksi tunggu dalam tandas. Saksi kata semasa dia menunggu air diisi, dia menghadap cermin dan dia ternampak di cermin kepala dan muka Zara di atas dinding bilik tandas nomor 1. Saksi kata keadaan Zara seolah-olah sedang memerhati siapa yang di dalam tandas. Lampu tandas ketika itu berpasang dan saksi dapat cam Zara. Muka Zara pada ketika itu kelihatan pucat-pucat sedikit. Selepas itu, mereka terkejut. Saksi kata mereka pergi ke bilik dom Zara untuk kejutkan ketua dom Zara dan juga ahli-ahli bilik dom Zara. Supaya mereka boleh temankan saksi dan mereka pergi tandas untuk tengok balik keadaan Zara. Saksi katakan ada seorang kawan bilik dom Zara yang bersama dia di tandas tadi kelihatan cemas bila mereka cuba kejutkan rakan-rakan Zara. Namun tidak ada ahli dom yang mau bangun temankan mereka balik ke tandas untuk tengok keadaan Zara. Ketua dom cuma berkata, kenapa dia berkurung juga tu? Biarlah dia tu. Ahli dom lain pula cuma kelihatan mamai dan sambung tidur balik saja. Selepas itu saksi kata mereka tidak ke tandas, mereka balik ke dom saksi. Saksi sendiri tertidur dan dia tidak ingat lagi apa yang berlaku. Dia bangun pada subuh pas itu kejadian. Dia cuma tahu mengenai kejadian Zara pada malam 15 Julai itu, mana dia marah bila didengar sehari selepas itu. Maksudnya
selepas kejadian 16 hari bulan baru didengar tentang kejadian sebelum tandas, sebelum Zara ditandas. Dia dengar bahawa ada pelajar-pelajar senior di bilik dom sebelah bilik Zara masa Zara kena marah. Seperti itulah. Saksi berkata dia pernah hilang barang duit di sekolah pada sekitar bulan puasa. Seingat saksi, pada waktu itu, dia bersama beberapa pelajar junior termasuk Zara tidak balik ke rumah pada hujung minggu. Mereka berkumpul dan tidur bersama di satu bilik dorm. Ada juga beberapa pelajar senior yang tidak balik juga. Pada waktu pagi, tidak ingat hari, saksi dapati dia kehilangan duit sebanyak RM50 dan RM5. Dia ada lapor kepada kawan pelajar junior lain dan dapati Zara dan juga kawan bilik dorm Zara yang juga kehilangan duit. Apabila mereka lapor kepada pelajar senior, ada keputusan untuk membuat spot check lokar di bilik-bilik dorm. Saksi berkata dalam proses spot check dia dengar mereka jumpa sejumlah duit wang kertas di dalam lokar Zara. Saksi melihat pelajar senior kumpulkan dan bahagikan semula duit tersebut kepada saksi dan semua yang kehilangan duit. Saksi nampak pelajar senior bertanya soalan tetapi tidak berapa faham cara pelajar senior kenal pasti dan bahagi duit tersebut. Saksi cuma ingat bahawa Zara cuma mendapat kembali baki agihan duit yang dijumpai. Amaun duit yang Zara terima juga tidak cukup dengan apa yang dia hilang. Pada awal pagi 16.07.2025 lebih kurang jam 4.30 pagi, saksi bangun dikejutkan seorang kawan dorm yang berkata kepada beliau, Zara terjun dari aras 2, banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Saksi berkata dia tidak percaya Zara terjun, tetapi bila dia keluar koridor bilik dorm dan menjenguk ke aras bawah dia melihat kesan darah di tepi longkang. Ada banyak pelajar juga di berdiri koridor aras 3 pada masa itu. Saksi berkata dia tidak tahu dari mana kawan beliau dengar terjun dari aras 2. Dia tidak tahu tentang sesiapa yang ada nampak Zara terjun. Saksi sendiri masih terfikir sama ada Zara terjun dari aras 2 ataupun aras 3. Sambil itu saksi juga bergegas dan bersiap untuk ke surau untuk sembahyang subuh. Selain dari itu, yang penting adalah saksi kata hubungan Zara dengan pelajar lain baik sahaja. Tapi saksi pernah mendengar pelajar perempuan lain berkata Zara, inikah Zara yang mau menjadi badar itu? Sudahlah kuat memaki. Saksi kata dia tidak pasti sama ada perkara ini betul atau tidak. Dia juga tidak tahu sama ada ini merujuk kepada perbuatan memaki secara bergurau ataupun secara serius. Dia kata ada juga pelajar senior yang menyindir Zara dan berkata, siapalah tu yang getek-getek sama putra tu? Ada juga pelajar senior yang cop Zara sebagai pelajar yang suka belagak. Kerana waktu minggu pertama di sekolah, Zara dikatakan suka menjeling orang. Saksi kata dia pun tahu mengenai insiden contengan mengenai Zara di bilik RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Pada masa itu, dia duduk bersama rakan-rakan lain, mereka nampak sebuah contengan bertulis yang menyebut nama Zara. Mereka dah lapor dengan guru tentang contengan tersebut, tetapi guru tidak tahu dan akan siasat perkara tersebut. Zara saksi kata dia juga dengar pelajar perempuan menuduh Zara pernah mencuri barang lain di asrama. Dia tidak tahu maksud lanjut betul ini. Saksi kata terdapat budaya pelajar senior yang menegur dan memarahi pelajar junior dengan sindiran atau teguran keras yang sengaja menyebabkan pelajar junior merasa malu. Kata saksi antara cara sindiran pelajar senior adalah berkata-kata kuat tetapi tidak menyebut nama orang yang disindir. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.